Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua kepada subscriber setia Wong Jo Official. Berjumpa saya lagi Razi di minggu ini. Episod kali ini episod menjawab pertanyaan subscriber. Jadi ada subscriber yang tanya saya apa itu baja Osmo Kit. Di baju Osmo Kit ni hari saya nak terangkan lah. Sebenarnya saya pun tak berapa faham sangat mengenai baju Osmo Kit ni. Saya tak adalah pandai sangat kan, tapi saya cuba tanya kawan-kawan yang ada buat projek besar-besaran lah, pertanian besar-besaran, dan kawan-kawan yang lebih mahir, dan juga beberapa orang rakan yang study di UPM. Jadi mereka lebih tahulah. Jadi Alhamdulillah mereka sudi menjawab pertanyaan baju Osmo Kit tu, dan hari ini saya akan menerangkan apa itu baju Osmo Kit, cara terbaik untuk menggunakan baju Osmo Kit, dan pokok apa sebenarnya yang sesuai dengan baju Osmo Kit ni. Okey. Alright, so jadi sebelum tu saya akan tunjuk dulu rupa baja Osmo Kit. Jadi ini adalah baja Osmo Kit yang saya dapat daripada kawan semalam lah. Saya berjumpa dengan dia untuk menuntut ilmu sedikit. So dia bagilah saya baju Osmo Kit ni. So sebenarnya baju Osmo Kit ni dia macam-macam jenis yang saya tengok. Sebab saya ada juga tengok dekat internet, ada yang berwarna agak keperang-perangan lah, hijau-hijau sikit. Dan yang ini yang ada yang diberikan pada saya oleh rakan, satu berwarna coklat dan satu lagi berwarna merah. Okay, jadi apa beza coklat dan merah ni? Alright, okay, so baja Osmo Kit ni, yang ni yang baja warna merah ya. Yang ni merah. Jadi nilai NPK untuk Osmo Kit ni yang merah ni adalah 4, 8, 18. Jadi 4 nitrogen, 8 fosforus dan 18 kalium. Jadi yang diterangkan pada saya, baja Osmo Kit berwarna merah ni adalah untuk tumbesaran. Okey, untuk tumbesaran pokok lah. Maknanya bila pokok tu berusia lebih kurang dalam 2-3 minggu, dah boleh letaklah baja Osmo Kit ni. Ini untuk yang warna merah lah. Okey. Manakala yang warna coklat ni pula, yang warna coklat ni adalah untuk pertumbuhan bunga. Jadi bila pokok tu sudah mampu untuk mengeluarkan bunga, barulah kita bagi baja Osmo Kit yang warna merah ni. Nilai NPK warna coklat, maafkan saya. Nilai NPK untuk baja Osmo Kit berwarna coklat ni dia double, iaitu 8, 12, 18. Kalau yang merah tadi ni adalah 4, 8, 18. Yang ni dia double pada nilai N dan P nya, iaitu menjadi 8, 12, 18. Jadi memang sesuai untuk pertumbuhan bunga lah. So baja Osmo Kit ni sebenarnya kalau nak ikutkan dia ni, sifat dia sama je dengan NPK yang biasa, macam Yaramila NPK 15 atau NPK 16 kan. Dia sebenarnya sama je. Cuma baja Osmo Kit ni luarannya diselaputi dengan polimer. Dia bertujuan untuk membuatkan baja ini bersifat slow release, ataupun orang Melayu panggil pembebasan secara perlahan. Jadi membuatkan baja ini tahan untuk digunakan. Dia boleh digunakan selama 6 bulan. Maknanya kita guna baja ni 6 bulan sekali. Kalau macam NPK yang biasa, seperti contoh, saya bagi contoh macam Yaramila, kita perlu tabur sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali, kemudian baja tersebut akan habis. Tapi berbeza dengan baja ini, dia tahan selama 5 ke 6 bulan ya. Memang lama. Jadi sebab tu baja ini lebih sesuai digunakan pada pokok bunga berbanding dengan pokok-pokok sayur-sayuran. Jadi ada sesetengah baja Osmo Kit yang kalau perasan dekat kedai ataupun di kedai-kedai online lah ya, di atas talian, ada dia berwarna agak hijau sikit lah agak cerah. Dia tak ada pemerah dengan coklat ni. Jadi itu adalah Osmo Kit yang biasa. NPK nya adalah 13. Manakala ini yang ada di tangan saya ni adalah Osmo Kit Plus. Jadi beza dia sama je. Beza nilai NPK dia dengan dia ada sedikit penambahan makronutrien seperti
apa dia, natrium, kemudian kita ada magnesium dan juga sedikit sulfur lah di dalam kandungan baja ni. Tapi peratus dia tak banyak lah. Mungkin magnesium dalam 1%, sulfur dalam 1%, dia tak banyak sangat lah. Jadi dia ada nutrien tambahan lain lah berbanding dengan baja Osmoket yang biasa. Tapi dua-duanya memang sesuai untuk digunakan pada pokok-pokok bunga, tiada masalah lah. Jadi kenapa baja Osmoket ni tercipta? Macam mana dia boleh tercipta? Okey, jadi baja Osmoket ni terciptanya sebab ada penggemar-penggemar bunga-bunga hiasan. Biasanya diorang akan susun kan pokok-pokok bunga tu. Contoh macam pokok bunga orkid lah, dia akan susun di rak-rak yang cantik. Jadi kalau nak gunakan baja NPK yang biasa tu agak susah lah, kerana kerap kali nak letak baja, benda tu dah susun cantik. Bila letak baja, susahlah nak dialih-alihkan. Jadi itulah sebabnya adanya baja Osmoket ni lah. Juga sesuai untuk peminat terrarium. Terrarium ni yang biasa orang tengok penanaman pokok ataupun hutan kecil, taman kecil di dalam balang kaca ataupun di dalam akuarium. Itu dia. Jadi inilah baja yang mereka biasa gunakan. Sebab yalah, bila pokok dah hias cantik-cantik dalam akuarium, takkanlah nak letak baja, susah kan, sebab benda tu hiasan. Tapi ada juga orang gunakan baja Osmoket ni untuk pokok sayur-sayuran lah. Iaitu Osmoket yang biasa, iaitu NPK nya adalah 13-13-13. Yang ni Osmoket Plus ni lebih kepada flower booster. Dia ada kandungan fosforus dia tinggi. Jadi kalau macam cara penggunaan dia memang mudah. Sebab kita guna sikit je. Macam dalam satu pasu mungkin kita akan guna dalam satu sudut teh je. Sebab baja ni mahal baja ni mahal. Sekilo RM30. Sekilo RM30. Jadi dia agak mahal lah. Kalau nak guna untuk sayur ataupun pokok-pokok biasa tepi-tepi rumah, sekilo RM30 tu mahal nak berbanding dengan baja NPK biasa. NPK 15-15 yang biasa tu, sekilo baru RM7. Jadi hampir 4 kali ganda harga dia. Ini pun saya dapat daripada kawan ni. Saya minta lah sebagai contoh untuk buat video untuk terangkan pada subscriber UG Official semua. Jadi saya sekarang akan terangkan cara penggunaan yang paling terbaik untuk bunga. Okey. Jadi sekarang ni saya semalam tanya dengan kawan tu, dengan yang lebih pakar. Sediakan satu kain kasa lah, ataupun kain biasalah, kain macam ni yang menyerap air. Okey, jadi kita akan ambil lebih kurang dalam satu sudut teh. Kemudian kita akan balut di dalam ni, kita ikat dan letak di dalam pasu. Okey, jadi kemudian kita hanya perlu siram kena dengan baja tu lah. Jadi kita siram bunjut, baja ni. Automatik pokok akan dapat sekali dia punya pembebasan baja yang secara perlahan. Okay, so saya sekarang gunakan yang ni, kuantiti ni yang saya gunakan untuk pasu berukuran 10x10 lah. Pasu kecil je 10x10. Jadi saya akan bungkus benda ni seperti bunjut. Okey, saya bungkus dulu kejap Okey, so inilah dia bunjut baja yang saya dah buat. Okey, dalam ni baja Osmoket, kemudian saya bungkus macam ni lah. Jadi ini adalah cara terbaik yang boleh kita gunakan untuk menggunakan baja Osmoket. Okey, so sebenarnya kalau tabur pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi sebab saya dipahamkan semalam, bila saya berguru dengan rakan tu, dengan otai tersebut, dia sarankan saya buat cara macam ni. Ada juga orang campur dengan media tanaman sekali, ada juga orang tabur. Ikut keselesaan masing-masing lah Okey, so nak buat cara macam saya ni pun boleh, nak tabur atas tu sikit pun boleh, ataupun nak campur dengan media tanah tu pun boleh, tak ada masalah. So lepas kita dah buat macam ni, seterusnya apa step yang kita perlu buat? Okey, jom kita pergi dekat pokok bunga mak saya. Okey. Okey, jadi dekat depan saya ni ada bunga orkid lah. Ni bunga orkid. Jadi cara gunakan bunjut ni, yang kita dah buat bunjut tadi ni, hanya cuma perlu letak di celah sinilah. Ni dia punya media tanah lah. Okey, jadi letak je kat situ.
Saya dah selit dekat situ. Macam tu sahaja, tak susah. Kemudian hanya perlu siram setiap pagi. Saya siram Pastikan bila kita siram, bunjut tu terkena baja lah. Okey. Itu sahaja, semudah ABC. Okey, jadi selepas sekurang-kurangnya dalam 4 ke 5 bulan, periksa bunjut tadi ni, periksa bunjut ni tersebut dan lihat sama ada baja tu masih ada atau tidak. Jika baja tu dah tak ada, letak lagi baja. Begitulah seterusnya setiap kali 4 ke 5 bulan ataupun 6 bulan, bergantung pada cuaca lah sebenarnya. Kalau musim hujan, lagi cepatlah dia habis. Okey, jadi itulah dia sedikit sebanyak penerangan mengenai penggunaan baju Osmoket. Jadi baju Osmoket ni lebih kepada bunga lah macam korang ada cactus ke apa kan, orchid, bunga rose, bunga-bunga yang cantik-cantik tu yang kita nak pastikan dia sentiasa berbunga. Okey, jadi sebelum tu saya nak beritahu siap-siap, kadang-kadang ada subscriber yang bertanyakan saya beberapa soalan yang agak susah sebenarnya. Saya sendiri pun tak tahu sangat nak jawab, tetapi saya akan cuba tanya pada rakan-rakan pertanian yang lebih arif lah. Contoh macam saya ada beberapa rakan yang memang buka nursery bunga, saya akan tanya pasal mereka. Ataupun ada rakan yang mungkin dia orang dia study kat UPM, dia lebih tahu pasal pokok-pokok, kandungan-kandungan baja, saya akan refer pada dia orang, saya akan tanya, kemudian baru saya akan terangkan pada anda semua. Jadi minta maaf kalau saya lambat nak reply, mungkin saya belum dapat jawapan, mungkin saya sedang study dulu untuk menerangkan. Jadi sama-samalah kita kongsi ilmu dalam channel ni. Jadi sama-sama kita belajar. Mana yang kurang daripada saya tu harap minta maaf lah ya. Okey, jadi bagi korang yang belum subscribe lagi channel ni, tekan subscribe di bawah dan jangan lupa tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan update-update terbaru pada saya. Teruskan menyokong Wong Jawa Official, jangan lupa tekan like, share dan komen. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.